Ikhwatul iman, Nawawi menghimpunkan lagi pada kita hadis berikutnya. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawati haitsu yunada bihim fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnat nabiyikum walau taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fi saffi rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunan al-huda as-salat fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Di sini ada satu pelajaran yang besar kita dapat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai seorang Muslim, maka dia harus benar-benar menjaga salat-salat ketika terdengar suara azan. Ini satu perkataan yang besar daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, barang siapa ingin bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan musliman, dalam keadaan satu orang Islam yang selamat, satu orang Islam yang Islam, maka dia harus jaga sembahyang 5 waktu, di mana sembahyang 5 waktu itu terdengar di tempatnya suara azan. Dia kena jaga, dia kena pelihara, dia kena pelihara salat itu. Dia tidak boleh buat sia-sia dengan tempat yang diazan dan tempat tu nak didirikan sembahyang 5 waktu. Baik, ikhwatul iman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu nak bertemu dengan Allah sebagai Muslim di hari akhirat, kamu jagalah sembahyang dan jaga, haruslah benar-benar menjaga salat ketika terdengar suara azan, sembahyang dalam waktu. Sesungguhnya kata Abdullah bin Mas'ud, Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda, sunan al-huda. Allah Ta'ala, innallaha syara'a lin-nabiyyikum sunan al-huda. Kamu kena jaga. Ini kita kena ingat, ikhwan. Apa dia? Allah Ta'ala telah syariatkan kepada Nabi kamu sunan al-huda, sunnah-sunnah yang mempunyai petunjuk di sisi Allah. Sunnah Nabi ni semua petunjuk. Lawan sunnah Nabi, kesesatan. Apa saja sembahyang jemaah ke, apa saja yang sabit dengan sunnah. Ada kita kata zikir, pakai anak pakai tangan ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang letak tasbih rang besar depan kita. Kita tak kata apa. Kalau dia selesa pegang tasbih, dia pakai hal dia dengan Tuhan, apa kena mengenal kita. Tapi kalau kita pakai jari, subhanallah, subhanallah. Kenapa pakai jari? Pasal hadis Nabi menyebut jari akan jadi saksi di hadapan Allah. Kesemuanya akan jadi saksi di hadapan Allah. Dia akan berbicara di hadapan Allah. Zaman moden pakai jari apa? Tak apa, nak pakai tasbih pakai, kita tak apa. Main hak petik tu titik lagi senang. Titik lagi. Kita tak kata apa, bukan hal kita hukum orang nak buat. Tapi kalau tanya kita, sunnah Nabi itu sunanul huda. Perjalanan Nabi semuanya ada petunjuk Allah Ta'ala. Apa yang Nabi tak buat, itu petunjuk. Dan apa yang Nabi buat, itu petunjuk. Pasal itu tarkiyah fi'liyah. Ditinggal kerana sunnah, dibuat juga kerana sunnah. Bukan kita tinggal kerana hobi kita tinggal. Dah. Saya abang dulu contoh kan, apa perkataan Nawawi, orang usul mayat baca Fatihah dalam Al-Azkar. Nawawi kata haram dengan ijma'.
Nabawi kata haram dengan ijma'. Tapi kenapa? Kerana usung mayat dengan sengak itu adalah sunanul huda, sunnah yang ada petunjuk di dalam. Cuba tengok perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, perkataan dia sangat besar. Innallaha syara'a linabiyikum sunanul huda. Allah telah mensyariatkan kepada nabi kamu sunnah yang ada petunjuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa dia kata? Cuba tengok dia kata. Dan sesungguhnya salat jemaah itu termasuk sunanul huda. Sembahyang berjemaah di masjid itu termasuk daripada yang Allah beri petunjuk pada Nabi. Allahu Akbar. Bukan saja-saja Nabi sembahyang, Allah beri petunjuk. Subhanallah. Seandainya kamu sekalian salat di rumahmu sebagaimana kebiasaan orang yang tidak suka berjemaah, nescaya kamu sekalian meninggalkan sunnah Nabi. Dia kata, kalau kamu ini orang-orang yang walau annakum sallaitum fi buyutikum, kamu sembahyang di rumah kamu, kama yusalli hadzal mukhtalif, seperti mana orang hati dia Allah Ta'ala dah pecah. Siapa dia orang yang hati Allah Ta'ala pecah? Munafik. Kalau kamu sembahyang di rumah seperti mana orang munafik, bermakna sahabat Nabi melihat zaman Nabi yang tak suka main berjemaah ni, siapa dia? Munafik. Pasal diberi perbezaan datang ke masjid. Kenapa? Hati munafik itu mukhtalif. Allah Ta'ala dah robek hati dia. Kalau kamu buat perangai macam orang munafik, maka kata dia, la taraktum sunnata nabiyikum, kamu telah meninggalkan sunnah Nabi. Yang ni antum kena hafal. Kalau boleh hafal, baca 7 kali boleh ingat, ulang 7 kali, betul pejam mata baca sekali, boleh hafal. Apa dia yang ni? Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Apa dia? Dan seandainya kamu sekalian meninggalkan sunnah Nabi, nescaya kamu tersesat. Allahu Akbar. Kamu tinggal sunnah Nabi, kamu mesti sesat. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kamu tinggal sunnah Nabi kamu sesat. Tengok, mukhalafah dia, orang munafik yang tak datang salat Jumaat itu kerana ada hasrat tertentu, mereka ini puak yang sesat. Tinggal satu sunnah saja boleh sesat. Bukan kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq juga menyebut benda yang sama. Kata dia, lastu tarikan, aku tak akan tinggal sekali-kali apa Nabi buat, kerana aku percaya bila satu benda Nabi buat aku tinggal, la dhalaltu, aku sesat. Apa mukhalafah dia? Yang Nabi tinggal, kita mesti tinggal. Yang Nabi buat, kita mesti buat. Kalau yang Nabi tinggal kita buat, yang Nabi buat kita tinggal, kita dapat bahagian sesat. Kita dapat bahagian sesat. Subhanallah, subhanallah. Kerana itu kita tak pasal itu kita baca baru ni ingat istilah hadis yang ahli usul buat, fuqaha buat, muhaddisin buat. Kita nak pakai yang mana? Kita pakai yang muhaddisin buat. Apa dia? Sunnah adalah petunjuk. Sunnah adalah penyelamat. Allah hantar sunnah sebagai satu bantuan Allah kepada alam ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa dia? Hablullahil matin. Quran kata, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillah. Abdullah bin Mas'ud tafsirkan hablullah itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang kuat. Pegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Abdullah bin Mas'ud tidak tafsir hablullah itu Quran. Sebab apa? Quran ni orang tahu dah. Orang tak tinggal Quran, orang tak tinggal. Tapi yang orang tinggal ni adalah sunnah. Sunnah Nabi yang orang tinggal. Maka hablullahil matin, tali Allah yang kukuh itu adalah sunnah Nabi. Kita baca waktu duha baru ni. Subhanallah. Kerana itu sunnah Nabi ni kata dia, walau taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum. Kamu tinggal sunnah Nabi, kamu akan sesat. Kamu pasti sesat. Subhanallah. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi orang tinggal hari ni dan orang ganti. Saya katakan apa, khutbah hajah ditinggal diganti dengan suratul Fatihah.
Subhanakallahumma wa bihamdika, tutup majlis kan, orang tinggal. Nabi tutup majlis dengan baca doa, orang tinggal. Orang tukar dengan wal asri. Itu yang kita tutup majlis kita dengan surah wal asri. Kenapa wal asri? Subhanakallah lah, umma wa bihamdika. Dan doanya pendek Nabi baca, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Nabi baca tu lepas majlis kuliah dia baca. Jadi baca doa dan tasbih itu adalah ma'ruf dalam kuliah Nabi. Orang tambah kadang-kadang orang tinggal terus, orang baca suratul Asr. Abdullah bin Mas'ud kata, satu sunnah kamu sesat, kamu tinggal. Kita tempat sunnah tu buh benda lain. Nabi pergi atas kubur, Nabi baca doa yang pendek dalam hadis Abi Daud, dan kita pun dah jumpa dalam bab jenazah ada iman dalam Riyadhus Salihin ni. Nabi cakap pendek dan baca doa, Nabi balik. Kita nampak tidak mengkuang, ratib, tahlil, baca Quran, baca doa. Rasa tak salah. Bahkan rasa kuman tadi. Ingat ada kuman dah 5. Last kali apa dia? Niat kita bagus apa? Niat kita bagus. Tak ada rasa salah. Tak ada. Bahkan dia tengok orang buat singkat, tanam ayat. Lepas tu bercakap pendek, berdiri baca doa balik. Yang tu dia pandang terbalik. Mangkus. Bukan mangkuk, mangkus. Dia pandang terbalik. Dia pandang tu pelik, dia pandang tu tak betul. Sedangkan itulah sunnah. Pergi atas kubur bukan nak berpesta-pestaan. Pergi atas kubur bukan nak. Dia pergi pagi raya bawa anak cucu semua, hampak tingkat mengkuang duduk keliling dengan ayam, dengan bunga-bunga pula, beli kedai Cina. Cina tak makan, bunga Cina beli. Tabuk atas kubur, tabuk ayam, buka kitab Yasin baca. Tak rasa salah. Dah tak rasa salah, tak rasa pula nak belajar Nabi ziarah kubur macam mana. Tak teringat. Dia baca-baca Nabi, orang dia baca buku-buku, tengok Nabi ziarah kubur, masuk kubur, baca doa, Nabi keluar. Dia tahu. Dia kata Nabi buat tak kata, tak apalah, dia Nabi, kita buat banyak sikit. Tak salah dia nak tambah tay tu, tak salah. Subhanallah. Pasal itu sunnah Nabi tarkiyah fi'liyah. Sunnah yang tinggal, ada sunnah yang buat. Orang kita semua sunnah buat, tinggal kita tak? Saya katakan kemarin di Telekom, saya kata ada perkara para ulama khilaf, dan ada perkara dalam khilaf tu ulama sepakat. Perkara yang ulama khilaf, dalam khilaf ada ulama sepakat. Saya bagi contoh apa dia? Saya bagi contoh gedih jari. Dalam Al-Majmu', Nawawi cerita macam mana gedih jari. Ada yang daripada bawah naik ke atas, illallah, sekali naik je. Ada yang duduk tahiyat tu beku lagu tu je. Dia tak ada naik turun. Kira duduk tahiyat tu terus naik lagu tu. Dan ada yang dengan gerakan yang perlahan, sentiasa. Nawawi sebut dalam Al-Majmu'. Kemudian dia sebut beberapa pandangan ulama. Dalam 3 ni, dalam mazhab Syafi'i, yang antara 1, 2, 3 ni Syafi'i lebih suka daripada bawah naik ke atas. Illallah, Syafi'i pakai. Dan disebutlah mazhab-mazhab lain yang pakai hal lain. Itu yang khilaf. Dalam khilaf ni ada yang sepakat. Apa dia sepakat? Semua ulama sepakat, 3 ni ada sumber dia. Disepakati sumber dia. Sumber dia ada. Bermakna yang daripada bawah naik ke atas ni, dia cakap tu bukan naik leong. Dia cakap tu ada sumber dia. Yang kata duduk tahiyat tu angkat jari terus, gerak ada apa dah, ada sumber dia. Yang kata duduk tu gerak terus, ada sumber dia. Cuma daripada 3 sumber tu, yang mana kuat, yang mana yang tak kuat, yang tu dibahas. Tapi yang disepakati apa dia? 3 ada sumber. Walaupun 3 ada sumber, tapi di khilaf yang mana lebih afdal. Macam kunut subuh. Mazhab kunut, mazhab tak kunut. Terima. Daripada kunut tak kunut tu hilang. Tetapi apa yang sepakat? Yang sepakatnya yang kunut ada dalil, yang tidak kunut ada dalil. Yang khilafnya apa dia? Antara kunut tak kunut, yang mana lagi afdal?
Di sisi kita tak kunut lagi Allah. Tapi ada khilaf dah. Ada sepakat dah. Ada. Tapi saya kata, ada benda khilaf pun tak ada, sepakat pun tak ada, orang duk buat. Apa dia? Tahlil arwah. Tak mana yang khilaf, tak mana yang sepakat. Tak jumpa. Tak jumpa biji buah. Tak jumpa. Bahkan Pak Long Pak Long kata yang Buriyatul Sulab yang baru Pak Long beli, dalam bab jenazah tu, cetakan baru bab jenazah tu Pak Amir, dia buang bab kena arwah. Kalau kita beli fiqh manhaji yang dibuat oleh Mustafa Burah tu, yang Arab tu, dalam bab jenazah ada taklif bi tahlil, yang terjemahan tu tak ada. Punya bagus kepala otak orang tu. Yang Arab ada, yang terjemahan tak ada. Panjat betul. Orang ni tu, dia boleh buat terjemahan aku tu. Dia boleh raba di situ. Subhanallah. Subhanallah. Benda yang orang nak kata khilaf, masuk pakat dah, Imam Syafi'i tak pernah bincang pun, orang buat. Orang buat. Kata Abdullah bin Abbas yang kita baca ni dalam Riyadhus Shalihin, kalau kamu tinggal satu sunnah Nabi kamu, kamu sesat. Tinggal, yang ni dah tinggal satu, lepas tu tengok pula sunnah tu dengan negatif, tak buat satu. Tiba-tiba kita start majlis, kita kata majlis kita ni kita akan start dengan khutbatul hajah. Kita pun start innal hamdalillah nahmaduhu. Kita tak start dengan Fatihah. Dia tak kata apa, dia sengak, tapi dalam hati dia ingat, dah hari ni majlis aku tak ada berkat, Fatihah pun tak baca. Dia gamuk dia ingat macam tu. Tegak surah Nabi tak ada berkat. Kalau pergi Mekah tak azan, pergi Mekah tak baca Yasin. Kemarin sahabat kita punya band duk sembang saya. Kata Ustaz, Pak Mentua dia mati kat Mekah. Dia kata nak buat tahlil lah. Dia kata tak mau buat tahlil. Adik-beradik dia kata, pasal duit hang jangan pegang, kami bagi. Kira kami nak buat tahlil. Dia kata tak payahlah kot. Dia pun marah kat dia. Terus dia bercakap kat dia. Dia berkata yang Pak Mentua hang mati di Mekah ni pasal tak azan hari tu. Dia marah dengan Ustaz tu. Tengok. Kita bila kita kata ke dia, jangan pergi Mekah ni kalau azan, kita kata bid'ah kan. Dia kata apa kita? Dia kata benda kecil, apa duk besar-besar. Betul lah. Tetapi kecil tak besar, ya ni lah bukti dia. Ni lah bukti dia, kecil tak besar azan tu. Sampai dia percaya kawan tu mati tak azan. Ni pasal Pak, dia kata loy pergi macam tu, ya pergi Mekah macam pergi Siam. Yasin tak baca, azan tak buat. Ni ingat pergi Mekah ni main-main je dia kata. Dia tak terbiar yang main azan tu. Dia kata ingat main-main tu, sampai azan pun tak baca apa pun tak pergi loy. Tu yang pergi mati tu dia kata. Dah mati. Tahlil lagi tak buat. Apa punya berat dapat menentu lagu hang. Subhanallah. Tengok. Betul lah. Bila orang tu izin hidup satu bid'ah, bid'ah tu akan jadi daging darah dan akan jadi keyakinan. Sebelum tu jadi, baik kita awal-awal, kita abang-abang, jangan malu, jangan segan, bagi tahu terus azan pergi Mekah ni bid'ah yang sesat. Bukan setuju dengan kawan kata isap okok tu. Lebih baik isap okok lagu dia. Bukan lebih baik dengan makna pergi beli okok isap. Tak. Korang-korang dia isap okok, dia tak ada akidah apa. Dia duduk balas puih lagu tu aja. Cuma dia tak isap, dia tak boleh mengaji je. Hak tu je. Tapi dia mengaku dia mengaku duk isap okok ni dekat nak mempuih lah. Dia mengaku. Tapi at least dia tak kata lah macam ni. Tapi jangan duk isap okok. Orang sunnah ni tak isap okok. Tapi tengok keyakinan yang buruk tu dia datang. Kita tak tahu orang ni. Bila dia marah, bapak kata, bapa hang dalam kubur nak jadi apa, sampai apa tak hantar kat dia. Kira dekat mereka ni, semayang mayat ni macam tak ada fadilah apa. Semayang mayat ni macam tak ada peranan. Yang duk ulang dah semayang tu, Allahumma ghafir lahu. Tak, masa dia baca tu semayang mayat tu, apa arti dia?
Kita baca dalam bab jenazah dulu kan. Nabi kata apa? Fa akhlisul lahu du'a. Kau ikhlaslah doa pada orang mati. Nabi suruh sembahyang mayat dengan ikhlas. Dan mereka ni yang nak puluh dengan tahlil ni semua ni, masa dia baca doa sembahyang mayat tu, dia ingat apa kat mayat tu? Kau memang dia tak ada ingat apa. Hanya mulut dia kata Allah ma'afir lahu. Hati dia tak tangkap. Dia tak bermaksud dengan kalimah tu, ya Allah, angkatlah siksa daripada hamba yang mati ni. Sembahyang mayat lebih besar dari tahlil. Sembahyang mayat lagi besar daripada sembahyang hadiah. Sembahyang mayat lagi besar daripada duk pidia sembahyang ni. Sembahyang mayat syariat. Subhanallah. Dia tak nampak. Sedangkan kata Abdullah bin Mas'ud tadi apa dia? Allah beri pada Nabi kamu sunanal huda, sunnah yang ada petunjuk Allah. Kepada kita dah habis dengan sembahyang mayat. Kemudian apa? Perbanyakkan doa untuk orang yang mati. Allahu Akbar.